Alhamdulillah wa syukurillah. Semoga zikir tadi memberi banyak manfaat kepada kita. Sama-samalah kita ni hamba yang fakir. Kita tak ada apa pun. Yang ada tu semua milik Allah Subhanahu Wa Taala. Semua tu milik Tuhan. Kita ni memang tak ada apa pun. Kita nak cakap apa pun tak boleh. Kita milik kita, harta kita milik kita, diri kita milik semua tu milik Allah. Kita milik Allah. Semua milik Allah. Jadi kembalilah kita kepada Allah. So malam ni kita sambung lagi, kita belajar lagi, kita sambung lagi kuliah yang semalam, iaitu tentang bagaimana tentang kewajipan menerima akan kalimah taqwa, iaitu Khalifah Pusaka Wali Agama Islam. Malam ni kita sambung insya-Allah sedikit lagi dalam kuliah yang pendek ni. Kuliah ni pendek-pendek je insya-Allah, tak panjang pun. Mungkin dalam 20 minit, setengah jam gitulah paling panjang. Baik, jadi kita tengok dalam slide tu. Baik, semalam kita dah bicara persoalan tentang kenapa kena talqin kewajipan kalimat taqwa secara berhak. Kena ambil syahadah, kena terima talqin tu syahadah. Disebut kalimat taqwa tu ialah kalimat tauhid ataupun kalimat syahadah. Ini yang kita jelas. Dan kena mengaku murid bagi Sultan Aulia Sayyid Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jalani. Nak ambil jalan lain silakan. Silakan, tak ada masalah. Nak pergi kepada tarekat yang lain, nak pergi masuk tarekat Naqsyabandi ke, Syazaliyah ke, Ahmad Idris ke, Qadariyah ke, silakan, tak ada masalah apa-apa. Ataupun ada jalan-jalan lain yang menyampaikan kepada Allah, tafadhal. Cuma yang kita kemukakan, yang kita ketengahkan pada malam dan sabda-sabda ini juga adalah tentang darjat Khalifah Pusaka Khalifah Wali Agama Islam. Ini yang kita nak fokus. So jadi yang kita dah terang dah semalam, yang kita sebut, yang mana kalimat taqwa itu dirupakan dalam bentuk dua kalimah syahadah. Dihimpunkan semua tu, kemudian dalam bentuk rupa dua kalimah syahadah. Jadi bila kita mengaku menerima pusaka wali, maka berarti kita menerima akan dua kalimah syahadah. Kemudian sebab itulah dia ada sanad. Kita kena ingat apa yang kita dah belajar semalam. Khalifah Pusaka Wali ini ialah sanad ilmu dan amal. Sanad ilmu dan maknanya untaian rantaian yang berhubung sehingga sampai kepada Nabi SAW. Iaitu dengan sanad apa? Sanad ni adalah sanad agama Islam rohani jasmani. Dulu kita pun sebut, kalau kata sanad ialah hubungan. Kita ambil dengan siapa? Contohnya kita mengaji Quran. Quran tu siapa? Guru kita. Maka guru kita tu pula mengaji dengan guru yang dia pula. Guru dia mengaji dengan guru dia pula. Sampailah kepada Sayyidina sahabat Nabi. Contoh, sampai kepada Sayyidina Abu Bakar. Sampai kepada Sayyidina Rasulullah SAW. Itu sanad. Demikian juga orang belajar hadis. Orang tanya selalu. Selalu orang tanya, kau belajar hadis ni ada sanad tak? Ada sanad tak? Ada sanad tak? Ada sanad. Ada sanad. Sanad saya gini-gini, saya ngaji dengan ulama ni. Jadi yang masuk Islam ni ada sanad tak? Masuk Islam pun ada sanad juga. Kalau hadis itu salah satu cabang daripada Islam tu. Kita belajar Al-Quran itu contoh. Ada sanad dia. Islam, agama Islam, mesti juga ada sanad dia. Maka sanad tu sanad daripada mana kita dapat? Jadi mungkin ada yang tak ada sanad, ambil yang tu yang disebut bila tak ada sanad, maka jadilah dia tu Muslim kauni. Muslim keturunan, maknanya Islam tapi dia keturunan. Sebab mak bapak dia tu Islam, maka dia jadi Muslim. Sedangkan Islam ni dia kena terima sendiri dia. Dia bukan boleh bawa keturunan, bukan boleh mak dia bawa kepada anak-anak, buat pada ada cucu dia esok. Itu dia panggil agama cucu cicit. Bukan. Agama Islam ni, agama tu disebut agama Khalifah Pusaka Wali kerana dia milik Rasulullah. Dia kena balik kepada Nabi, kena terima balik syahadah tu balik sebab nak sampai balik kepada Nabi SAW itu. Itu nama dia Khalifah Pusaka Wali. Dia kena hubung balik kan. Jadi bila sebut sanad
agama Islam tu sanad Islam, sanad agama Islam rohani dan jasmani. Apa dia? Iaitu yang terkandung di dalam pusaka iman, pusaka Islam, pusaka ihsan. Dan apa lagi? Dan di atas makna sekaliannya, kullu, semua. Dan juzuk-juzuknya, kesemua tu yang nak kena terima ni. Yang kata bukan boleh terima Islam tu terima sekadar, tak boleh. Sebab dia kena jadi Islam yang kafah. Islam kafah apa? Islam yang keseluruhan. Udkhulu fi silmil kafah. Masuklah ke dalam Islam keseluruhannya. Keseluruhan tu mana? Kullu, semua tu. Semua tu apa yang dibuat oleh Rasulullah, satu pun tak boleh tinggal. Nak buat tak buat cerita nombor 2. Tapi yang terima ke semua tu, wajib kena niat terima keseluruhan Islam tu. Macam mana yang ada pada Rasulullah tu. Tu kita kena niat macam tu. Bukan main-main agama ni. Mungkin boleh mengaku aku Islam, mengaku kat bibir mulut ya aku Islam. Kemudian yang keseluruhan yang kita nak terima ni sanad dia tu yang dizahirkan melalui ucapan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tu dia ucapan dia. Dan dia kena iqrar, dia kena tasydid dan dia kena amalkan dengan anggota jawaran dia. Inilah rupa yang dikatakan ijazah ataupun sanad agama Islam rohani jasmani itu. Nak kena faham baik-baik, nak sampaikan balik kepada yang asal tu. Jadi kalau kita jadi orang Islam macam hari ni, pasal tu Islam hari ni tak kuat. Islam kita hari ni betul-betul berdasar kepada Islam tumpang. Kalau orang tanya, kau kena Tuhan tak? Kena mak aku cerita, Tuhan tu macam ni, Tuhan tu ada 20 sifat. Tapi mak aku pun tak ingat sifat dia. Aku lagi lah tak ingat, mak aku pun tak ingat, pak aku pun tak ingat. Pak aku dia ingat nama dalam handphone dia ingat. Lain dia tak ingat, nama Tuhan dia tak ingat. Tapi nama kawan-kawan dia, semua dia hafal. 20 sifat wajib bagi Allah dia tak ingat. Dia ingatlah sikit-sikit wujud qidam bakar tu ingat, lain tak ingat. Anak cakap pok macam tu. Pok pula duk melayan handphone. Mak pun sama juga. Sehingga nama sifat wajib bagi Allah pun tak ingat. Sifat mustahil bagi Allah pun tak ingat. Sifat mustahil bagi Allah pun tak ingat. Sifat wajib bagi Nabi pun tak ingat. Sifat mustahil bagi Nabi pun tak ingat. Sifat harus bagi Nabi pun tak ingat. Yang diingat Google. Yang diingat WhatsApp. Diingat Instagram. Diingat Telegram. Yang tu dia hafal siang malam. Teruk tak teruk? Teruk lah macam tu. Kan? Hak yang tinggal atas muka bumi ni dia pergi hafal buat apa? Ini yang paling nak balik kepada Allah tu. Ni masalah kita orang Melayu hari ni. Kan? Mana kekuatan kita dah hilang. Jadi kita bukan nak bercakap, kita nak action, kita nak tindakan. Sebab tu Islam ni dia tindakan. Islam ni dia ada yang physical and spiritual. Jasmani, rohani. Dua tu kena ada. Jadi kalau jasmani semata-mata, jadi hari ni lah. Rohani kita dah lupa dah. Kita hilang dah kekuatan kerohanian kita. Sedangkan kita ada Tuhan yang maha hebat. Tuhan yang sangat perkasa. Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ada Nabi yang sangat hebat. Mana kekuatan Nabi? Sehingga boleh menembusi langit. 7 lapis langit sehingga sampai ke Sidratul Muntaha. Sampai ke Mustawa. Sehingga sampai di hadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Sangat hebat kekuatan tu. Yang bersama para malaikat. Malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Israel ada bersama dengan Rasulullah. Demikian juga dengan kita. So bila kita pandang balik, menerima balik apa yang ada kepada Rasulullah itu, keseluruhannya kita terima, maka kita juga akan didatangi, dikunjungi oleh para malaikat Allah, kan? Bukan sahaja Jibril, Mikail, Israfil, itu malaikat utama. Malahan malaikat lain juga datang, duduk keliling kelalang kita, menjaga kita. Sama ada di lautan, ada penjaga lautan. Di darat, ada penjaga di daratan. Maka lautan dan daratan itu ada penjaga-penjaga yang menjaga kita siang, malam, pagi dan petang. Sampailah kita kembali balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang ada pada Rasulullah. Itu yang ada pada para ulama, pada guru kita, pada mursyid, murabbi kita, iaitu Sultan Aulia Sayyid Syekh Muhyiddin Al-Jilani. Maka demikian juga dengan anak-anak murid yang terima jalan yang sama juga, maka dia akan dianugerahkan kelebihan-kelebihan seperti mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka itu yang Nabi bagi. Tapi umat kita tak nak. Umat ni tolak, tak nak ambil apa? Ilmu yang mereka bukan tu. Ilmu yang wajib bagi mereka dia tak nak belajar, dia ambil benda yang pelik-pelik. Kan? Ilmu apa pun kita tak faham. Dia seronok tambah dunia lah ni dengan handphone dan sebagainya. Kan? Hanyut sesat dalam khayalan, dalam alam maya. Alam mana? Alam fantasi. Alam dalam handphone ni dia panggil alam fantasi. Dia khayalan. Khayalan. Dia fata morgana. Dia zero, negatif, kosong, apa pun tak ada.
Sebab tu bila orang nak balik kepada Allah, alam yang kena tempuh, alam inilah Fata Morgana. Alam Fata Morgana ni alam sesat, alam jin. Penuh dengan jin kat situ. Jin duduk dalam alam tu. Jin setan semua duduk dalam alam tu. Kita nak masuk dalam alam dia, dia heret kita ke situ, dia layan kita, dia raih kita, dia buai kita dalam buaian-buaian kesesatan dalam alam jin tu, sehingga manusia tu hanyut dengan perkara ni lah alam maya. Sebab tu handphone ni kalau kita masuk, dia bukan ada, dia ada pintu masuk, dia tak ada pintu keluar. Siapa yang termasuk dalam handphone dia, dia tak boleh nak keluar dah. Dia keluar pun, hati dia tak boleh nak keluar. Dia keluar sekejap, tutup, pergi sembahyang, tapi hati dia masih duduk dalam handphone tu. Itu dia panggil alam Fata Morgana. Alam maya. Alam ni bahaya. Sebab tu kalau tak ada guru yang memimpin kita, maka kita sesat selama-lamanya dalam alam tu. Sebab tu manusia kalau tidak ada guru yang nak bawa kita balik kepada Allah, maka dia sangkutlah sampai situ. Forever kesesat kat situ. Sebab itulah tutup guru ulama tu larang. Suruh balik kepada Allah. Ada jalan ni. Jangan ambil jalan yang bukan-bukan. Okey. Itu yang pertama yang kita nak faham. Bagaimana kita nak faham? Kenapa dua kalimah syahadah ni hebat sangat? Tapi hari ni, rukun Islam, tanyalah budak-budak kita, anak-anak kita, cucu-cicit kita, tanya rukun Islam, dia baca. Pertama mengucap dua kalimah syahadah, dua sembahyang, tiga puasa, benar zakat, haji. Tu. Tapi yang dia faham, takat empatnya, ataupun sembahyang. Dia kan, mak bapak akan titik beratkan sembahyang, itu lah bulan puasa. Zakat ni kemudian haji, sikit lagi haji pun dah tak ada dah, nak pergi tak boleh. Jadi yang titik berat sekarang solat. Syahadah mana? Mana dia syahadah? Syahadah tu dah hilang dah. Dah tak wujud lagi seolah-olah. Hanya sekadar orang masuk Islam je. Lepas masuk Islam, habis syahadah tu. Orang yang dah kita macam kita ni, dah kena mengucap tak? Kena mengucap juga setiap masa. Nak ambil wuduk kena mengucap. Tak tahu apa jadi. Antara solat tu apa jadi kita tak tahu. Nak tidur malam kena mengucap. Nak keluar rumah kena mengucap. Maknanya syahadah ni kena sentiasa dalam ucapan. Kena mengucap sentiasa. Itu kaedah dia. Okey. So kita tengok. Jadi daripada apa ni? Yang kita dua kalimah syahadah ni, dia nyawa. Bila nyawa ni, nyawa maknanya dia roh. Dia menghidupkan seluruh kehidupan manusia tu. Maknanya manusia, keseluruhan manusia tu yang beriman kepada Allah tu hidup dia sebab adanya nyawa. Kita ni kita hidup sebab ada nyawa. Boleh cakap, boleh melihat, boleh mendengar. Cuba tengok orang mati. Tak ada kan? Sama dengan manusia. Kita ni, syahadah ni adalah nyawa bagi seluruh kehidupan kita. Jadi syahadah menghidupkan hati-hati agar tunduk kepada kekuasaan Allah SWT. Jadi kalau kita tak ada syahadah, kita syahadah pun tak faham. Tahu malam ni kita dengar pasal syahadah. Sebelum ni, tak peduli pun syahadah. Konon-konon jadi Islam dah sudahlah. Betul dia kata Cina tu kafir, Hindu tu kafir. Kadang-kadang kata tu pun kafir juga. Sebab dia pun tak ada syahadah. Islam ni di mana letak? Di mana saya nak tanya sekarang ni? Di mana letaknya Islam kita? Cuba jawab tengok. Di mana letaknya Islam? Islam tu terletak di mana? Mesti semua orang kata dalam hati. Betul tak? Semua orang kata dalam hati. Kalau kata dalam hati, orang kafir pun kata dalam hati aku. Kalau kita cakap jawapan rupa itu, samalah dengan apa yang orang kafir kata. Ni dalam hati kami. Kalau gitu kami pun Islam lah. Kalau kata dalam hati. Sebenarnya Islam itu terletak pada penerimaan dua kalimah syahadah. Ketika dia menerima dua kalimah syahadah tu, bila dia ikrar, ditasydid, maka ketika itulah dia menerima dua kalimah syahadah. Ketika itulah dia menerima iman, Islam dan ihsan yang kita bincang tadi. Di sini yang peranan syahadah. Sebab tu syahadah ni dia bukan benda main-main. Dia benda awal sekali. Bunyal Islamu ala khamsi. Dibina Islam atas 5 dasar. Syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Baru datang wa iqamus solat. Baru datang solat. Puasa, zakat, haji. Dia tu dulu. Maka tanpa syahadah, manusia tu betul-betul akan jadi macam patung. Beramal sia-sia. Amal pun tak tahu terima dari Tuhan atau tidak. Mengaku je kita Islam. Ni yang kita takut sekali. Dan sebab tu benda ni berlaku zaman Rasulullah. Di mana orang Badui jumpa Nabi. Dia pergi kata kat Nabi apa? Kami telah beriman kepada Allah. Turun ayat Quran. Ayat Quran tu kata apa? Allah kata, katakanlah kami hanya Islam. Sedangkan iman belum masuk ke dalam hati kami. Macam tu juga. Orang Badui pun sama juga dengan kita macam orang Melayu. Sama mereka di tanah Arab tu. Lagi dekat dengan Nabi. Tapi sama aja. Kalau tak terima balik syahadah, maka jadilah orang Muslim, orang Islam, tapi tidak beriman kepada Allah. Islam dengan iman itu dia kena sepasang datang. Iman, Islam. Ada soal lagi? Iaitu ihsan. 3 benda ni. Baik. Jadi,
Syahadah tu menghidupkan agama. Dia menghidupkan iman, dia menghidupkan Islam, dia menghidupkan ihsan. Orang yang menerima je syahadah disebutkan tadi, maka ketika itulah iman tu datang kepada dia. Kalau tidak kita tanya, kita cakap kita Islam. Baik, kita Islam. Islam kita datang pada siapa? Bagi yang tak mengucap syahadah lagi, Islam datang pada mana? Oh, pasal mak saya Islam, maka saya Islam. Memanglah kita Islam. Memang betul lah kita tu Islam. Tapi rapuhlah Islam kita tu sebab Islam kita tu Islam tumpang. Memang dalam mazhab kita Malaysia ni kata mana-mana orang anak yang buat bapak dia lahir keturunan Islam, maka dia dikira Islam. Tapi apakah dia beriman kepada Allah? Kalau tengok dalam kitab Ilmu Tauhid pula, dalam mazhab Abu Hasan Al-Asy'ari pula, bagaimana ulama mengatakan sama ada dia kafir ke, muslim keturunan ke, maka dia kena menerima dua kalimah syahadah. Sebab kalau dia tak terima, dia engkar, maka jadilah dia itu derhaka di sisi Allah SWT. Maknanya berat sangat-sangat. Imam Malik kata apa? Apabila anak kamu telah mencapai usia akil balik, maka hendaklah disyahadahkan anak itu dengan meniatkan atas diri anak itu fardu atas diri dia sekali seumur hidup. Jadi bila kita nak syahadah anak, kena pesan, anak, abang, ingatnya niat abang nanti, niat terima syahadah ni sekali seumur hidup. Niat tu, kata Imam Malik. Demikian juga dengan imam-imam yang lain. Jadi kalau dalam fiqh tauhid tersebut, semua dia kena syahadah sebab syahadah ni nyawa. Oh, dia bahasan dia panjang lah. Kalau saya nak bahas bab syahadah dia panjang sangat-sangat. Jadi persoalan dia, kita nak bincang malam ni, kenapa? Kenapa persoalan dia? Baik, jadi sebab itulah kalimah syahadah ini menjatuh wajib kepada manusia, tak kira dia mukmin ke ataupun muslim keturunan ke, untuk menerima. Semua kena terima. Sebab tu dalam firman Allah yang kita lihat kat bawah tu adalah dalam surah Al-Fatah ayat 26. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa alzamahum kalimatat taqwa wa kanu ahqqa biha wa ahlaha. Dan Allah mewajibkan kepada mereka kalimat taqwa dan adalah mereka berhak dengan kalimat taqwa itu dan patut memilikinya. Sampai Allah perintahlah kat kita. Allah perintah, Allah wajib kepada mereka. Siapa? Kita lah umat-umat hamba-hamba Allah. Allah wajibkan. Benda ni benda kewajipan. Kewajipan menerima kalimat taqwa itu adalah suatu perintah. Pasal apa? Kalau kita tak jadi wajib, kita tak terima bila jadi wajib, kena terima supaya terselamat agama kita. Supaya terselamat, terpelihara darah kita, keturunan kita dan sebagainya. Jadi sebab tu nanti, bila kita dah faham, tu dalam kitab-kitab itu disebut, bagi pada para ulama' ditulis apa kat situ. Maka bagi orang-orang yang mengucap dua kalimah syahadah ni, dia kena faham makna ketuhanan dalam kalimat la ilaha illallah tu. Kena faham dalam situ apa? Dua sifat ketuhanan, satu iftiqar, satu istirna', satu iftiqar. Dua ni kena kenal. Sebab maknanya pertama apa dia? Kaya zat Allah Ta'ala daripada tiap-tiap barang yang lainnya dan berhajat kepadanya akan tiap-tiap barang yang lainnya. Pertama, terkaya Allah Ta'ala tu. Allah tak berhajat kepada makhluk dan makhluk tu sangat-sangat berhajat kepada Allah. Maka di dalam kalimat la ilaha illallah tu, maka kata di situ, barang siapa yang tidak mengetahui kalimat la ilaha illallah, tak tahu, kalau tak terima, tak tahu lah. Ni cerita tak tahu makna ketuhanan yang terdapat di dalam kalimat la ilaha illallah tu, maka tidak sah jadi wali nikah. Tidak sah jadi saksi nikah. Tidak sah sembelihan dia. Tidak boleh terima harta pusaka mak bapak dia. Tu, nak jadi wali nikah, tak boleh saksi nikah, tak boleh, tak sah sembelih. Oh, kalau dekat Islam je sembelih sah dah. Tu hari ni jadi huru-hara. Pasal dia pakai halal, logo halal jakim saja. Semua boleh sembelih. Baca bismillah sembelih. Tak kira dah orang tu kena Tuhan, tak kena Tuhan. Asal boleh baca bismillah, sembelih. Boleh baca bismillah, sembelih. Lepas tu makan tu jadi syubhah. Tak mau menjadi makan yang halal dan thayyibah. Sebab masalah hukum tadi bila tak faham. Baik, so jadi di sinilah bila kita menyebut tentang kewajipan kepada kita untuk menerima kalimat taqwa itu bukan benda yang sunat ataupun harus, benda yang jadi wajib. Sebab ada sebab ni yang tadi kita dah sebut sebab tu tadi sangat berat. Sebab bebanan untuk menanggungkan amanah Allah atas kepala kita tu, kita kena ada satu kekuatan yang betul-betul mantap. Kekuatan itulah yang dibangsakan kepada iman Islam ihsan. Dan iman Islam ihsan itu duduk di mana? Di dalam dua kalimat syahadah. Maka kekuatan itu barulah kita ada kemampuan untuk menanggung bebanan Tuhan.
Kita cuba fikir bebanan itulah, amanah itulah bila Allah tawar pada langit. Langit tanya Tuhan, apa dia amanah itu? Buat baik dibalas baik, buat jahat diazab. Langit kata kami tak ada. Tawar kat bumi pula, bumi pun tak ada. Gunung ganang yang kuat, dengar kata nak kena azab tu, hak pahala tu tak apa. Dengar kata azab, terus tak ada. Jadi tawaran tu ditolak oleh semua makhluk melainkan manusia yang menerimanya. Dan jin yang menerima manusia ni, yang menerima amanah tu. Jadi nak menahan bebanan, nak memikul amanah yang Allah letak atas belakang kita tu, kita ni kena ada satu kekuatan sungguh-sungguh. Kekuatan tu bukan kekuatan mak bapak kita, bukan tok nenek kita, bukan kekuatan keturunan kita. Tak cukup, dia kena kekuatan yang dibangsakan kepada dua kalimat syahadah. Sebab itulah syahadah ni pertama. Sebab tu bila anak tu akil baligh, apa mak bapak kena buat? Apa wali kena buat? Ajar mengucap anak tu dulu. Bukan duk sambut happy birthday. Bukan duk sambut hari jadi. Ajar mengucap ke anak supaya dia ada kekuatan untuk nak mempertahankan akan agama dia tu. Bila iman Islam masuk je dalam hati dia, maka kufur maksiat kena keluar daripada hati dia tu. Kufur maksiat selama hari ni duduk dalam hati kita, ingat senang kan kita nak buang. Oh, aku tak nak dah kufur maksiat. Bohong je kalau cakap. Benda tu benda maknawi lah. Benda zulmat duduk dalam hati. Ingat boleh buang, nak buang macam mana? Dia datang package sekali dengan kelahiran kita ke dunia ni. Allah jadi package siap. Siap ada, semua orang ada benda tu. Maka nak buang macam mana? Maka kena talqin dalam hati itu, kena talqin dengan kalimat syahadah, supaya bila talqin dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tu, maka masuklah, bila dia niat terima saja, maka masuklah kalimat itu di dalam hati dia. Maka ketika itu wajiblah kufur dan maksiat itu kena keluar. Kalau tidak, duduklah kat situ, mayang ke puasa ke, kufur maksiat tu duduk ada situ. Tak tinggal, dia duduk kat situ. Sebab kita tak buang dia. Dia pula bila ada cahaya nur masuk, nur iman, nur Islam, nur ihsan, cahaya ni masuk, maka dia tak boleh duduk kat situ. Wajib dia kena keluar. Bila tak ada cahaya masuk, maka dia duduk kat situ. Kita tengok macam ni, contoh orang kafir. Macam itulah rupa dia. Sentiasa ada sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat amarah tu bisu, sifat-sifat amarah tu yang sentiasa ada pada diri mereka tu. Tengok orang kafir macam mana. Itulah sifat. Kita pun macam tu juga, kalau tak masukkan syahadah, duduklah rupa itu juga. Kalau dengan sendiri-sendiri kita ambil amalan zikir sembahyang, nak hilang tu, ya Allah. Kau takat sembahyang bang lah kata orang. Itu kata orang kampung ni, sembahyang bang ni. Nak harap itu nak keluar, tak usah harap lah. Pasal apa? Pasal tersangat rumit. Tidak tak datanglah ulama-ulama ni sampai tulis pula tentang tarikat, bawa pula amalan-amalan tarikat, bawa pula amalan-amalan zikrullah, bawa pula amalan-amalan lain. Sebab apa? Sebab nak buang benda yang benda jahat tu, benda yang hitam tu. Sebab apa? Pada kufur maksiat itu ada askar-askar dia, ada panglima-panglima dia yang bernama sahabat hitam. Sahabat hitam tu dia sentiasa duduk keliling hati kita tu. Dia tunggu. Dia ni lah penyesat besar yang menyesatkan manusia tu. Maka bertaulan-taulan pula ia dengan iblis laknatullahi alaih, dan bertaulan pula ia dengan dajjal laknatullahi alaih, dan dengan tiap-tiap manusia yang bangsa jahat di dunia, yang jahat, bangsa-bangsa yang jahat daripada jin dan manusia, dan juga nafsu yang amarah tu. Baik. So jadi dengan sebab itulah kenapa kita kena keluarkan, kita kena buang benda kejahatan tu, supaya yang ganti masuk dalam hati itu adalah iman, Islam dan ihsan. Ini perkara agama.